KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh rasa kehambaan, dengan penuh kesungguhan dan pengharapan, wahai Tuhan yang Maha Besar dengan segala kekuatan, kami menadah tangan memohon keampunan, kerahmatan, taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa pada pagi ini anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 akan memulakan peperiksaan mereka. Justru dengan penuh harapan kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah anak-anak kami, calon-calon SPM 2020 dalam menempuhi peperiksaan yang amat penting ini. Ya Allah, Engkau peliharalah kesihatan anak-anak kami sepanjang mereka menduduki peperiksaan ini. Permudahkan untuk mereka menjawab soalan demi soalan dengan tenang dan yakin. Jauhkanlah mereka perasaan resah dan gelisah serta was-was. Dorongkanlah hati, akal dan fikiran mereka untuk menjawab setiap soalan seperti yang dikehendaki. Yang akhirnya mereka kelak menjadi anak-anak soleh dan salihah yang cemerlang di dunia dan akhirat. Allahumma aftah alaina wa alaihim hikmataka wanshur alaina wa alaihim min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami dan ke atas anak-anak kami hikmah-Mu dan limpahkan kepada kami dan anak-anak kami khazanah ilmu-Mu yang luas. Wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assiruha watmim lana bi khair. Ya Allah, perkenankanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Kami memohon kepadamu kerana Engkaulah Tuhan kami. Kami meminta kepadamu kerana Engkaulah yang menciptakan kami, dan kami merayu kepadamu ya Allah kerana Engkaulah yang Maha mengkabulkan segala doa dan hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Seperti biasa, setiap hari ada sahaja subjek-subjek menarik, projek-projek, topik-topik yang menarik, yang best-best yang kita akan pelajari sepanjang 1 jam ini kepada rakan-rakan yang telah kembali ke sekolah, yang akan kembali ke sekolah dan seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton. Jangan lupa sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan, pakai pelitup muka, jaga jarak sosial kurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan dan jangan lupa guna hand sanitizer, sanitasi tangan anda bila perlu. Nisa ada sebutkan subjek menarik hari ini kerana kita ada 2 subjek yang telah diintegrasikan untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu subjek sains dan matematik. Adik-adik kita akan belajar mengenai keelektrikan dan kemagnetan. Apa tu agaknya? Nisa pun nak kena ulang kaji. Adik-adik di rumah juga boleh bersedia. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini? Okey, tak nak teka-teki, kita tengok profil ini. Jom. Baiklah kawan-kawan, jom kita mempersilakan Cikgu Faralina dari SMK Vivekananda. Silakan Cikgu. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Assalamualaikum.
Cikgu apa khabar? Sihat? Khabar baik, Nisa. Saya nampak cikgu sangat bersemangat sebab apa? Cikgu dah bawa mak-emal kepada rancangan kita ya, ni. Ya, betul tu Nisa. Macam-macam. Tapi saya nampak kenapa ada macam cerek air, ada lada sulah, kan lada hitam. Kita nak memasak ke cikgu? Nantikan apa yang kita nak belajar pada hari ini. Ini saya takut sebab apa macam nak kena bully je. Tapi tak ada bully-bully kat sini. Kita sama-sama buat aktiviti dan cikgu kita tidak berdua sahaja. Ya, betul. Sementara tu saya nak ingatkan sekiranya anda semua perlu membuka mask. Jom cikgu silakan. Ya. Apabila kita membuka mask jangan lupa untuk simpan mask anda sebaik-baiknya di bekas yang disediakan. Contoh ya, macam Nisa ada bekas putih ni. Nisa bolehlah letak dalam ni dan boleh digunakan semula sekiranya mask itu masih bersih dan tidak melebihi penggunaan berapa? 8 jam. Kalau dah kotor tu gantilah yang baru. Jangan pakai yang kotor ya cikgu. Betul. Kita masih tidak menang melawan baru. COVID-19. Jadi kita perlulah sangat berhati-hati sekali lagi ikut SOP yang telah ditetapkan. Baiklah cikgu daripada SMK Vivekananda, saya dengar-dengar ada rakan-rakan saya yang cikgu nak bawa pada hari ini. Ya, saya tidak berseorangan. Saya bawa bersama 6 pelajar saya dari SMK Vivekananda. Jom kita berkenalan dengan mereka dahulu. Selamat pagi semua. Hai. Okey, jom kita berkenalan dahulu dengan pelajar yang pertama. Selamat sejahtera cikgu. Nama saya Adian, pelajar tingkatan 2 dari SMK Vivekananda. Terima kasih. Seterusnya, kita teruskan dengan Melody. silakan Melody. Melody kalau boleh buka mikrofonnya. Iya. Silakan. Tak apa, saya bantu untuk memperkenalkan dia. Nama dia adalah Melody. Dia daripada pelajar tingkatan 2 juga dari SMK Vivekananda. Okey, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya. Yang seterusnya. Hai semua. Nama saya Pavitran anak lelaki Tido Penantan. Saya dari SMK Vivekananda. Okey, terima kasih Pak Vitran. Kita teruskan pula dengan pelajar yang seterusnya. Rania. Assalamualaikum. Saya Rania Humaira binti Rosli, juga pelajar tingkatan 2 dari SMK Vivekananda. Okey, terima kasih Rania. Okey, teruskan dengan Roshua pula. Selamat pagi cikgu. Saya Roshua Hansen James, pelajar tingkatan 2 dari SMK Vivekananda. Dan yang terakhir, pelajar saya. Mana pelajar saya yang terakhir ni? Hai kawan-kawan, saya Vishal Muraya dari SMK Vivekananda Brickfields. Okay, terima kasih Vishal. Terima kasih. Wah, semuanya bersemangat cikgu. Pagi-pagi dah berbaju sekolah. Tak lama lagi akan kembali ke sekolah ya mereka. Ya, betul. Selepas cuti sekolah nanti mereka akan naik ke sekolah lah. Ya, dan jangan lupa adik-adik untuk sentiasa menjaga dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah cikgu, topik kita hari ini sangat-sangat menarik iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Apa itu keelektrikan dan kemagnetan? Okey, cikgu akan rumuskanlah. Baik. Apa yang kita nak belajar, keelektrikan dan juga kemagnetan, kita akan belajarlah sebentar lagi. Tapi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir slot nanti, pelajar-pelajar cikgu akan dapat menjelaskan berserta dengan fenomena yang berkaitan dengan elektrostatik. Itu yang perkara pertama. Perkara kedua pula, pelajar cikgu akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan dalam keelektrikan dan juga kemagnetan. Dan yang terakhir, kita akan kenal apa itu magnet. Ya, itu objektif kita pada hari ini. Kita nak tanyalah rakan-rakan di luar sana. Ada tak mereka tahu apa itu keelektrikan dan kemagnetan? Jom kita saksikan. Apa yang saya faham mengenai elektrik ialah setiap isi rumah memerlukan tenaga elektrik untuk kegunaan harian seperti peti sejuk, lampu dan juga televisyen. Elektrik ialah sejenis tenaga yang penting dalam hidup kita. Elektrik ialah sejenis tenaga yang tidak boleh dinampak tetapi boleh dirasai. Apa yang saya faham tentang elektrik ialah sejenis tenaga yang terkumpul di satu kawasan dan dapat dialihkan ke kawasan yang lain. Perkara yang saya faham tentang kemagnetan ialah sifat magnet, corak dan arah medan magnet dan kekuatan medan magnet. Kita menggunakan magnet dan elektrik dalam kehidupan seharian kita. Contoh pengaplikasian magnet dalam kehidupan seharian kita ialah
kad kredit dan kad debit yang mempunyai jalur elektromagnet yang menyimpan maklumat. Magnet. Saya rasa magnet ialah sejenis logam. Ibu saya ada menggunakan magnet untuk melekatkan nota di peti sejuk. Magnet pula ialah sejenis logam yang mempunyai medan magnet yang dapat menarik besi-besi lain yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, bahan elektromagnet dalam kehidupan seharian kita ialah kompas. Ya, begitu baik sekali adik-adik kita menjelaskan apa itu keelektrikan dan mereka tahu apa itu magnet. Ada yang cakap, cikgu, magnet tu yang ibunya letak di peti sejuk. Betul. Ya, yang banyak-banyak tu. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita tonton dahulu satu video ringkas yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Jom kita tonton. Itu dia cikgu, kita dapat lihat gambar-gambar yang sering kali kita jumpa dalam kehidupan seharian. Contoh macam tadi troli, eskalator, kalau di pusat membeli belah, tombol pintu dan pembuka pintu kereta. Kenapa cikgu? Okey, tak apa. Kita tanya murid-murid kita. Kita tanya, sebab jom. cikgu dah bawa 6 pelajar bersama-sama dengan cikgu. Ya. Apa kata kita tanya dahulu? Okey, tadi Nisa dah pun berikan jawapan. Tapi tak apa, cikgu nak tanya tengok murid-murid cikgu ni dia fokus tak apa yang cikgu tunjukkan tu. Okey, baiklah. Berdasarkan video yang telah kita tonton sebentar tadi, apa yang dapat murid-murid perhatikan atau perolehi daripada video itu? Cikgu nak tanya siapa ya? Cikgu tanya Pak Vitren lah. Pak Vitren boleh tolong jawab tak? Cikgu, dari video tersebut, saya dapat lihat tombol pintu, pintu kereta, eskalator dan juga troli di pasar raya. Kiranya maksudnya dia fokuslah tu. Betul, sama jawapan kita dia. sama fokus. Okey, tapi cikgu nak tanya lagi soalan tambahan kepada pelajar cikgu yang seterusnya. Okey, berdasarkan objek-objek tadi tu, kalau kita sentuh objek-objek tadi tu, ada tak kita ada rasa sesuatu? Cikgu nak tanya Roshua lah. Ya cikgu, saya pernah kena seperti renjatan elektrik semasa saya menyentuh troli dan eskalator di pasar raya cikgu. Ya, tepat sekali ya. Apabila kita menyentuh objek-objek seperti yang tadi kita tunjukkan dalam video itu, kita akan terasa seperti renjatan elektrik. Nisa nak tahu tak, cikgu pernah kena setiap kali cikgu nak pergi isi minyak, cikgu mesti nak turun kereta kan? Betul. Bila cikgu turun kereta, kaki cikgu tak sampai dulu. Cikgu pegang dahulu pintu kereta. Lepas tu cikgu terkenalah renjatan elektrik. Terus, sakitnya apa tu? Ya Allah, sakit kejap. Terduduk kejap. Tapi lepas tu terus suruh pembantu tolong isikan minyak. Kalau saya selalu di troli. Lu nak pegang tu, apa ni? Macam tu sakit tak? Saya macam terkejut. Okay. And then saya jadi macam terpana. Okey, renjatan elektrik tadi itu berkait rapat dengan elektrostatik. Apa tu elektrostatik? Tak apa Nisa, jangan risau lagi. Kita tanya lagi murid kita. Saya dah nervous. Jangan. Okey, kita tanya murid kita. Siapa nak cuba jawab? Apa tu elektrostatik? Elektrostatik. Ya, Rania. Teruskan Rania. Silakan. Saya Rania. Cikgu, elektron ni bunyi dia sama macam elektrik. Betul ke cikgu? Kan bunyi elektro tu macam bunyi elektrik. Statik pula. Siapa nak tambah lagi? Ada yang nak menambah apa itu statik? Mana pelajar saya? Panggil je cikgu. Melodi. Senyap je melodi tu. Tak apa. Cikgu tolong rungkaikanlah. Berdasarkan daripada yang Rania berikan tadi tu, dia cakap ada kaitan dengan elektrik. Ya, elektrostatik bermaksud kajian kes tentang cas-cas elektrik yang statik. Yang tidak bergerak. Yang pegun. Statik tu kan kita tak bergerak. Okey, jadi cas elektrik ini dia terbahagi kepada berapa Nisa? 2. Bagus Nisa. Iaitu positif dan juga negatif. Okey, Nisa pegang satu kad ni kejap. Okey, baik. Apabila dua cas yang berlainan ditemukan, apa akan jadi? Bila dia berlainan, dia menarik. Kan cikgu? Ya. Apabila cas yang berlainan, dia akan menarik. Apabila cas yang sama, apa akan jadi?
Dia akan tolak. Sama lah macam kita, Nisa. Kita kan tertarik dengan jantina yang berlainan. Betul tak, Nisa? Janganlah kat sini, cikgu. Okey. Daya tarikan dan juga daya tolakan itu kita gelar sebagai daya elektrostatik. Okey, kita dah pun cerita mengenai daya elektrostatik kan. Tak syok lah kalau kita tak buat aktiviti. Nak buat aktiviti tak? Jom cikgu. Okay, Banyak barang ni kita manfaatkan. Murid-murid cikgu dekat rumah pun boleh join sekali. Cepat dapatkan pembaris dan juga kain serta cebisan kertas. Okey, ni cikgu sediakan pembaris untuk Nisa. Baik, terima Okey, kasih, apa yang Nisa kena buat? Nisa tolong ambil kain warna hijau tu. Okey. Okey, Nisa gosok. Okey, pelajar-pelajar cikgu, gosok laju-laju. Pelajar-pelajar cikgu yang dekat Google Meet pun akan buat bersama. Nampak tu pelajar cikgu tengah buat? Okey, cikgu nak koyakkan cebisan kertas ni. Okey, cikgu koyakkan kecil-kecil. Lepas Nisa dah gosok tu, Nisa rapatkan pada cebisan kertas ini. Kita tengok apa yang terjadi. Harap-harap jadilah ya, Nisa. Ya. Wah, apa yang terjadi tu? Dia tertarik. Dia tertarik kan? Cebisan-cebisan tu. Okey, kita tengok ada tak murid-murid cikgu dia dapat juga. Murid-murid cikgu masih lagi tengah menggosok. Dapat tak? Tunjuk pada skrin. Wah, Nisa rasa teruja ya. Teruja cikgu. Tengok Pak Fitran dia dapat juga. Kertas dia tertarik. Wah, dah melekat pada dah dekat pembaris tersebutlah. Okey, kenapa insiden seperti ini berlaku? Sebab saya pun tak pastilah sebab dia panas cikgu. Maklumlah kita dah gosok-gosok dengan kain kan. Oh, Nisa cakap panas. Sebenarnya tadi kan kita belajar dua cas yang berbeza. Jadi apabila pembaris yang Nisa gosokkan dengan kain tadi, okey, bila Nisa gosokkan dengan kain tadi tu, kain tadi telah menghasilkan cas pada pembaris itu. Jadi kita anggap cas yang ada pada pembaris itu adalah cas negatif. Dan bila kita dekatkan dengan cebisan kertas ini, cebisan kertas ini ada macam-macam cas, positif dan negatif. Yang tertarik itu adalah yang berlainan, iaitu yang negatif. Tengok Nisa buat lagi seronok ya, Nisa. Maaflah cikgu. Okey, baiklah. Okey, seterusnya cikgu nak teruskan pula dengan fenomena alam yang berkaitan dengan elektrostatik. Saya rasa macam tahu cikgu, tetapi saya pun tengah samar-samar, takut salah jawab. Kita berhenti rehat dahulu cikgu, saya nak kena fikir dulu. Boleh cikgu ya? Boleh. Adik-adik semua okey ya? Kita rehat dahulu boleh ya? Tunjuk thumbs up. Tunjuk thumbs up kalau okey. Dekat teras ni memang suka minta thumbs up. Baiklah cikgu, kita berhenti rehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Saya nak gosok lagi cikgu. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM, masih bersama saya, Cikgu Faralina dan rakan-rakan daripada SMK Vivekananda. Baiklah cikgu, kita nak teruskan eksperimen kita. Tetapi sebelum tu jangan lupa sentiasa sanitasi tangan anda apabila perlu. Jom cikgu, kita teruskan. Jom kita teruskan. Tadi cikgu ada cakap berkenaan dengan fenomena alam. Tapi sebelum tu Nisa, tadi kita dah buat aktiviti melibatkan pembaris, betul tak? Pembaris, ya. Kalau objek-objek lain, macam mana kita nak tahu dia bercas ataupun tidak? Mana ya cikgu ya? Jadi saintis telah pun mengeluarkan satu alat yang kita panggil sebagai elektroskop. Elektroskop. Elektroskop ni dia terdiri daripada ceper logam. Di bahagian atas ni kita panggil sebagai ceper logam. Kemudian dia ada keranjang emas. Tapi yang ini cikgu punya bukan keranjang emas lah. Dia warna keranjang silver pula kan. Tapi tak apa, dia masih lagi boleh berfungsi. Okey, macam mana dia berfungsi sebenarnya? Okey, perkara pertama sekali kita akan buat, kita kena neutralkan dahulu ceper logam ini dengan meletakkan jari kita. Okey, kemudian barulah kita letak ataupun dekatkan objek yang hendak kita uji. Okey, objek. Contohnya, cikgu letakkan pen cikgu lah. Okey, pen cikgu kita tengok. Ada apa-apa tak berlaku dekat keranjang emas ni? Tak ada kan? Tak ada. Okey, sekarang Nisa gosok pembaris Nisa tadi tu. Oh,
Gosok. Gosok lagi. Jangan Kemudian tak kita gosok, ya. rapatkan dengan cepel logam ni. Kita tengok. Okey, cikgu neutralkan semula. Saya dah gosok ni. Okey. Rapatkan. Kita tengok apa jadi. Cepel logam tu akan Dia naik je. mencapah. Okey, nama naik tu namanya mencapah. Okey. Kenapa dia mencapah? Okey, kita tengok apabila objek yang tidak bercas didekatkan dengan cepel logam, dengan cepel logam, keranjang emas ini tidak akan mencapah. Dan apabila objek yang bercas kita rapatkan dengan cepel logam, keranjang emas ini akan mencapah. Nampak tak saya neutralkan? Sebab tadi kan dia terberhenti kat situ kan. Jadi saya neutralkan dia. Menarik kan? Okey, jadi sekarang barulah kita nak masuk fenomena alam yang berkaitan dengan elektrostatik. Nisa tahu tak fenomena alam apa yang berkaitan dengan elektrostatik? Kilat? Kilat pandainya Nisa ni. Saya dapat berapa ni? Janganlah macam tu, cikgu. Okey, ya betul. Kilat merupakan salah satu fenomena alam yang berkaitan dengan elektrostatik. Macam mana kilat tu terjadi? Kenapa Geseran kilat? cas mungkin? Geseran dekat bahagian mana Nisa? Dah pandai dah ni. Kita tanya je, cikgu tak nak terang lah. Yang lebih daripada langit tu saya dah tak tahu, cikgu. Okey, geseran yang berlaku adalah geseran antara awan dan juga udara. Awan kan bergerak, jadi dia akan bergeser dengan udara. Jadi awan itu kita anggap dia sebagai dia ada charge negatif. Okey, charge tu akan negatif. Kemudian dia akan tertarik dengan charge positif yang berada di permukaan bumi. Sebab itulah kejadian kilat terhasil. Okey, Nisa. Cikgu nak bawa kejadian kilat tu dalam studio kita ni. Nisa nak tengok tak? Jangan, cikgu. Saya takut apa-apa taklah jadi. sehebat yang telah Tuhan ciptakan. Bolehlah kita tengok. Nak Boleh. tengok? Okey, jom cikgu nak bawa lah. Okey, cikgu bawa ni ke tengah. Jangan risau. Tak berat, cikgu? Tak, boleh. Okey, kita alihkan ni ke sini sikit. Seram pula saya tengok. Okey. Okey, ni merupakan penjana Van de Graaff. Kita panggil namanya penjana Van de Graaff. Simulasi kilat ini boleh digunakan dengan menggunakan alat inilah. Okey, macam mana kita nak gunakan alat ini? Pertama sekali kita akan hidupkan mesin ini. Okey, bila kita hidupkan mesin ini, okey. Nampak tak pemutar ni ada dua pemutar. Pemutar ini akan memutarkan tali sawat yang ada di bahagian dalam ni lah. Tali sawat ini bila dia bergeser dengan pemutar, dia akan menghasilkan charge. Charge yang terhasil ni adalah charge positif. Okey, dia bertentangan sikitlah yang tadi cikgu cerita tu. Okey, bila charge positif ni terhasil, dia berkumpul di mana? Di sini. Pandai. Murid cikgu ni paling pandai lah cikgu rasa. Dia akan berkumpul di sini. Sini ni namanya kubah. Okey, dia akan terkumpul di kubah. Jadi, kita nak tengoklah terhasilnya kilat tu macam mana. Bila cikgu rapatkan, jangan takut Nisa. Bila cikgu rapatkan tongkat sfera cikgu ni dengan kubah ini, dia akan menghasilkan percikan api. Nampak tak percikan api tu? Okay, cikgu rapatkan lagi. Okey, kita bagi Nisa cubalah. Nisa jangan takut Nisa, tak jadi apa pun. Okey, saya cuba ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Menarik kan Nisa? Tapi Nisa, tak seronoklah kita guna tongkat sfera je. Habis nak guna apa, cikgu? Selain daripada tu, kita juga boleh menggunakan mainan kucing cikgu ni cikgu bawa. Okey, bila kita rapatkan, Nisa rasa tak sesuatu bila Nisa dekat dengan benda ni? Rasa bulu muka kita macam tertarik kan? Dia rasa macam tegak je. Ya, jadi nampak tak? Bulu mainan kucing cikgu ni dia tertarik sebenarnya. Sebenarnya Nisa, cikgu ingat ke nak suruh Nisa pegang biar tercacak sikit rambut cikgu, rambut Nisa ni. Tapi kita dua-dua pakai tudung. Ya, betul. Okey, tak apa. Kita bawa penampilan khas kita. Kita siapa ada agaknya? Penampilan khas untuk memegang dan atau merapatkan. Nama dia Faris, cikgu. Ya, Faris. Kita persilakan Faris yang kacak bergaya. Silakan Faris. Okey. Faris okey bersedia? Tak perlu pegang pun, rapatkan saja rambut Faris pada kubah ini. Dekat sini. Rapatkan rambut je. Rambut je. Nampak tak? Rambut Faris tercacak. Faris boleh berdiri dekat sini. Berdiri kat tepi. Kat tepi sini. Kita nampak rambut Faris tu tercacak.
Wah, cikgu. Okey, menarik kan? Sebabnya cas yang berlainan pada rambut Faris ni tertarik dengan cas positif di Kuba. Terima kasih Faris. Faris jangan pegang Faris. Dia terlebih teruja nampaknya sampai nak pegang. Bahaya. Okey, cikgu tutup dahulu ya. Baik. Okey, kita teruskan pula dengan ni dah bercerita mengenai fenomena alam. Sekarang kita nak cerita pula mengenai kadang-kadang ni elektrostatik ni dia menyusahkan hidup kita. Macam mana tu cikgu? Dia tak membahaya tapi dia menyusahkan hidup kita. Contohnya TV rumah cikgu ni selalulah berhabuk. Kenapa dia berhabuk? Sebab dia menarik, cikgu kan? Dia menarik apa? Habuk tu. Habuk tu, ya betul. Siapa yang tarik itu? Cas-cas negatif positif. Yes, cas yang terdapat pada skrin TV tu, dia menarik habuk yang bertentangan. Skrin yang cas yang bertentangan tu akan tertarik pada skrin. Jadi habuk pun lekat. Apa kita kena buat? Nak hilangkan. Kita kena sentiasa bersihkan. Bersihkan dengan apa? Tak boleh bersihkan sebarangan. Dengan bulu ayam. Janganlah dengan bulu ayam. Kita guna kain microfiber. Kenapa kita guna kain microfiber bukan kain yang lain? Okey, kalau kita guna kain berbulu, nanti bulu tu akan lekat pula pada skrin TV. Lekat lagi. Jadi tak bersih-bersih. Jadi kita pakailah kain microfiber. Okeylah, asyik kita je asyik cakap kan Nisa. Okey, cikgu nak tanyalah, mana tahu murid-murid cikgu kan yang di rumah tu ada juga mengalami masalah yang sama. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Silakan. Mana dia? Vishal nak cuba, Vishal. Cikgu nampak Vishal macam nak buka mikrofon je. Ya, teruskan Vishal. Cikgu, saya ada ternampak lori minyak memasang tali bahagian belakang lori tersebut. Adakah itu cara untuk kurangkan listrik pada kenderaan? Cikgu tanya dia. Dia tanya balik cikgu. Dia memang macam ni dalam kelas, ya. Okey, dia tanya kat kita, adakah dia letak tali, lori tu letak tali kan dekat bahagian belakang. Kita selalu nampak kan? Betul. Okey, adakah itu akan mengurangkan cas? Ya, tetapi kita kena pastikan tali yang digunakan itu adalah tali anti-statik. Anti-statik. Kenapa terjadi seperti itu? Okey, sama juga macam insiden awal, lori itu pun bergerak. Jadi dia akan bergeser dengan siapa, Nisa? Dengan tayar dengan jalan. Tak, lori bergerak. Dia bergeser dengan siapa? Udara, angin. Ya, pandai Nisa. Dia bergerak dan dia bergeser dengan udara, maka lori itu mempunyai cas. Jadi cas tu bila dia ada dekat lori, terutamanya lori minyak, bahaya tak? Ya, bahaya. Kalau ada satu percikan, maka boleh berlaku apa? Kebakaran. Ya, kebakaran. Letupan, tetapi jangan risau. Kebanyakan lori minyaknya dia dah pun diperbuat daripada anti-statik lah, bahan yang anti-statik. Jadi kenapa dia pasang juga? Untuk keselamatan. Jadi cas yang tadi terhasil oleh lori akan dialirkan ke bumi melalui anti-statik, tali anti-statik tersebut. Nampaknya adik Vishan kita sungguh daya pemerhatian dia tinggi, Cakna kan, dia terlampau. Dia tengok betul. apa yang ada dekat lori tu dan kenapa. Dan dia kaitkan dengan topik kita pada hari ini. Bagus. Okey, kita dah belajar mengenai elektrostatik. Okey, tak sahlah kalau kita tak menguji minda Nisa dan juga murid-murid cikgu. Okey Nisa, cikgu dah sediakan kertas A4 dan juga marker. Nisa baca soalan di skrin nanti. Kemudian Nisa tulis jawapannya saja pada tu, nanti kita tayang pada skrin. Okey, soalannya berbunyi seperti ini. Daya yang wujud antara cas-cas elektrik dipanggil sebagai daya apa? Kita ada geseran, elektrostatik, magnet dan juga graviti. Okey, cikgu bagi 5 saat. 5 saat. 4, 3, 2, 1. Tunjuk pada skrin. Kita tengok apa jawapan Nisa. Daya apa tu? Murid-murid cikgu jawab B je, Nisa. Terus tulis elektrostatik. Pandainya murid-murid cikgu dan juga Nisa. Betul jawapannya elektrostatik. 5 bintang untuk saya dan untuk adik-adik. Baiklah cikgu, sebelum tu saya rasa saya perlukan air sebab saya tadi terasa cas-cas daripada mesin kita ni, mesin Van de Graaff ni. Kita berehat dahulu, adik-adik pun jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras Didik TV KPM, diharapkan yang menonton kami di rumah masih mengikuti pembelajaran kita, ambil nota dan sebagainya. Rakan-rakan di studio, rakan-rakan daripada SMK Vivekananda semua okey? Kalau okey beri thumbs up. Okey tak? Yes, Okay, semua okey. Kecuali melodi je. Melodi ada masalah. Okey, lambat sikit. Okey, Nisa, kita dah pun belajar berkenaan dengan elektrostatik. Sekarang kita nak masuk pula dengan masalah penyelesaian masalah pengiraan yang melibatkan keelektrikan dan juga kemagnetan. Wah, kira-kira ini dah macam matematik, cikgu. Sekarang kita nak selit sedikit berkenaan dengan matematik lah. Okey, apa yang tengah cikgu pegang ni, Nisa? Cerek elektrik. Okey, cikgu tengah pegang cerek elektrik. Cikgu tahu lah ni ramai yang dah pakai cerek automatik. Tekan je dapat yang sejuk. Tekan je dapat yang panas. Tapi cikgu tak boleh bawa lah ke studio. Jadi cikgu bawa cerek elektrik ini saja. Untuk memastikan cerek elektrik cikgu ini berfungsi dengan baik, apa yang cikgu perlukan, Nisa? Elektrik atau lebih tepat kita panggil dia sebagai arus elektrik. Okey, cikgu letak tepi kejap. Arus elektrik ni, Nisa, cikgu boleh ukur dengan menggunakan ammeter. Okey, dalam ammeter ni ada simbol A lah. Okey, kita nak ukur pakai ammeter. Okey, arus elektrik bila diukur dengan ammeter, kita akan dapat unitnya. Sebelum tu, maksud arus elektrik adalah kadar pengaliran caj-caj elektrik melalui suatu konduktor, dan dia diukur dengan unitnya adalah ampere ataupun A besar. Okey, A besar. Kemudian yang dekat dengan Nisa tu, jangan terkeliru, Nisa. Yang mana? Nampak yang tak? Nampak sama kan? Nampak sama. Sama tapi tak serupa, Nisa. Kenapa? Sebab yang sini ada V. Bagus, yang dekat Nisa. cikgu ada A. Okey, yang tu adalah kita gelar dia sebagai voltmeter. Okay, voltmeter ni dia akan ukur voltan. Voltan ialah, apa maksud voltan ni? Voltan ialah beza keupayaan antara dua titik dan unitnya adalah V. Okey, V. Okey, dah. Kita dah pun selesai mengenai voltan dan arus. Okey, kita kembali balik pada cerek cikgu ni. Baik. Okey, cerek cikgu ni, kalaulah terlebih arus, apa akan terjadi kalau terlebih arus? Meletup tak? Meletup. Okey, Nisa kata meletup ataupun tak berfungsi lah kan. Sekarang kan kita dah ada keselamatan. Betul. Jadi dia akan tendang dan tak ada elektrik. Ya. Okey, kalau kurang, apa jadi kat cerek elektrik cikgu? Air tak masak. Baguslah Nisa ni. Cikgu tak sia-sia lah ada student macam ni. Air tak masak, air tak panas. Ya. Jadi kita perlukan sesuatu untuk memastikan arus yang kita dapat ni cukup-cukup saja. Okey, jadi apa namanya itu? Namanya adalah rintangan. Rintangan akan menghadkan arus yang mengalir dalam sesuatu alat itu. Okey, faham Nisa? Faham. Dan rintangan ni unitnya adalah ohm. Okey, unitnya adalah ohm. Ni bentuk ohm ya. Okey, kita dah pun selesai mengenai arus, voltan dan juga rintangan. Hubung kait antara ketiga-tiga ini digelar sebagai hukum ohm. Hukum ohm. Okey, hukum ohm ni cikgu nak memudahkanlah kan. Hukum ohm ini bermaksud arus berkadar terus dengan voltan. Jika arus meningkat, maka voltan akan meningkat. Arus menurun, voltan akan menurun juga. Pandailah Nisa ni. Cikgu sukalah ada student macam ni. Okey, kemudian untuk menyelesaikan masalah pengiraan yang melibatkan hukum ohm ini, cikgu nak bagi tips sikitlah. Ada satu kaedah yang senang lah. Okay, kaedah apa yang senang tu? Kita pakai petua segitiga. Okey, ni kita panggil sebagai petua segitiga. Okey, petua segitiga ni ada voltan. Apa ni? Okey, kita sini dulu. Resistance kan cikgu? Pandailah kita belajar bahasa Inggeris kan. Rintangan. Ni adalah current. Ni simbol yang lama lah. Current. Current ataupun arus. Jadi V, I dengan R. Voltan, arus, rintangan. Voltan kena duduk di bahagian atas. Rintangan dengan arus ni boleh duduk di bahagian mana-mana tapi kena di bahagian bawah. Okey, macam mana kita nak gunanya Nisa? Okey, Nisa pegang kat Nisa ni. Jom. Okey, jom. Kandai kata soalan tu minta kita cari voltan. Jadi kita letakkan jari kita ni dekat bahagian voltan. Okey, kita tutup. Jadi yang tinggal adalah
I dan juga R. Maka maksudnya dia bersebelahan kan? Okey, jadi arus akan darab dengan nilai rintangan. Okey, sekarang Nisa, cikgu nak tanya kat Nisa. Andai kata dia suruh minta, dia carilah, minta kita carikan nilai arus. Apa yang kita nak kena tutup? Arus. Kalau arus, kita tutup. R lah. Kita tutup I. Sorry. Kita tutup I. Okey, jadi yang tinggal adalah rintangan dan juga voltan. Voltan ada di bahagian atas, rintangan duduk di bahagian bawah. Darab ke? Bahagi, betul lah. Bahagi, betul. Jadi, voltan baru nak minta tolong adik-adik kita. Rintangan. Nervous terus. Voltan akan bahagi dengan rintangan. Okey, sama je ni pun. Kalau dia minta kita cari rintangan, kita tutup rintangan. Yang tinggal adalah arus dan juga voltan. Jadi, V akan bahagi dengan arus. Okey? Dan bagi dengan I. Belajar. Tak best lah. Cikgu naklah uji juga Nisa kan. Nisa dah berdebar-debar dah. Kan? Okey, jangan tolong Nisa tau. Adik-adik kena tolong Nisa tau. Tolong Kak Nisa angkat tangan. Okey, boleh. Okey, jom kita ke soalan yang pertama untuk uji minda Nisa dan juga murid-murid kita. Okey, soalan pop quiz yang kedua iaitu berbunyi, kira nilai arus yang mengalir dalam liter jika rintangannya ialah 10 ohm dan voltan bekalannya ialah 15 volt. Okey, jadi Nisa, apa yang kita nak tutup ni Nisa sekarang? Sebab kita tutup I. Pandai dah, kita tutup I. Okey, tak apalah. Asyik bully Nisa aje kan? Kita tanyalah kat murid cikgu. Okey, cikgu nak tanya Roshua lah. Roshua, apa yang kita nak tutup ni Roshua? Alamak, Roshua tunjuk simbol tak tahulah. Okey, Nisa tolong dia Nisa. Kita tutup Kita tutup I. Jadi, okey, kita tanya Pak Vitren pula. Tak apa, ada lagi. Pelajar kita tanya Pak Vitren. Okey, kemudian apa yang tinggal Pak Vitren? V dan R, cikgu. V dan R. Okey, nilai V ialah, kita tengok kat sini. Nilai V ialah 15 volt dan nilai R ialah 10 ohm. 10 ohm. Jadi bila kita dah tutup, tinggallah V dan I, maka yang tinggal adalah seperti ini. V akan bahagi dengan R, iaitu 15 bahagi dengan 10. 10. Okey, sekarang tulis jawapan. Kita letak dekat skrin dalam 5 saat. 1.5 kan? Oh, dah jawab dah. Laju lah. Betul ke? Betul. Okey. Tak apa, kita bagi murid-murid tak dengar tu. Kita diam. 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang dah ada jawapannya? Tunjuk dekat skrin cepat. Kertas A4 awak. Mana jawapan murid-murid saya? Dia siap buat jalan kira lagi. Okey, jawapan yang mereka berikan ialah 1.5. Nisa tiru jawapan tu. saya Nisa dah jawab tadi cakap 1.5. Dia tak tulis unit. Tak tulis unit. Kalau tak tulis unit masih betul, tapi mungkin kurang markah. Kurang markah. Okey, cikgu tengok Roshua dengan Pak Vitren macam tak buat je. Kenapa ni? Okey, tak apa. Cikgu sediakan satu lagi soalan untuk Nisa dan juga mereka untuk selesaikan. Jom kita buat. Okay, soalan pop quiz yang ketiga berbunyi, berapakah nilai rintangan yang diperlukan apabila arus yang mengalir ialah 0.1 ampere dan voltannya yang merentasi perintang ialah 9 volt. Berapa? Cepat. Cikgu tak nak bagi tips lah. Nak tips ke Nisa? Kita nak tutup apa ni Nisa? Tutup R. Kita tutup R. Rintangan. Jadi yang tinggal ialah voltan dan juga arus. Arus. Jadi voltan akan bahagi dengan arus. Dan jawapannya tunjuk pada skrin semua murid-murid cikgu. Semua yang dah jawab. Okey, semua dah jawab dan jawapannya tinggal 90 ohm. Dan pastikan terbalik tu Vishal. Ya, okey 90 ohm. Pastikan tulis unitnya. Okey, itu saja kita belajar mengenai electricity ataupun elektrik lah. Menarik tak? Banyaknya cikgu informasi dan input kita. Diharapkan rakan-rakan di rumah dah buat nota, dah buat kira-kira sama-sama. Seterusnya cikgu, saya nak tanya pasal magnet lah. Tadi yang kata yang menarik, yang menolak. Mungkin kita boleh tunjukkan? Jom kita berkenalan dahulu. Kalau kita nak berkenalan dengan magnet ni Nisa, kita kenalah kenal sifat-sifatnya. Baik. Okey. Tak kenal maka tak cinta. Tak cinta. Kita nak berkenalan dengan orang pun kita kenal sifat-sifatnya kan. Nanti kalau buruk susah pula nanti kita kan. Jadi okey, tak apa, Nisa pegang yang lawa sikit ni. Okey, cikgu pegang yang tak ada apa-apa ni lah, yang satu warna saja. Okey. Kita tunjuk pada Nisa lah. Okey. Magnet ni mempunyai dua kutub. Itu adalah sifat yang pertama bagi magnet. Okey, dua kutub. Kutub apa tu? Kutub
selatan dan utara. Pandai. South and north. Okey, itu adalah sifat yang kedua iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub selatan. Saya nak berkenalan dengan lebih lanjut lagi. Mana tahu kita akan mencintai topik magnet kita, tapi nak berhenti rehat dahulu. Boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di Didik TV, masih bersama saya Nisa, Cikgu Farah dan juga rakan-rakan daripada SMK Vivekananda. Cikgu, tadi kita dah membincangkan magnet mesti ada dua kutub iaitu utara dan selatan. Selatan. Ya, betul. Jadi itu adalah ciri magnet yang kedua. Ya. Sekarang ciri magnet yang ketiga pula. Ya. Magnet ni sebenarnya dia mempunyai arah. Okey, Baik. jadi arah tu daripada mana ke mana? Utara ke selatan? Pandailah Nisa ni. Cikgu tak payah susah-susah nak jawab. Semua Nisa jawab. Jadi arah itu akan bergerak daripada utara ke selatan. Okey, kita tengok kita ada bawa kompas bersama-sama dengan kita. Baik. Bila kita letak kompas berdekatan dengan kita punya Saya magnet nampak. ni, dia akan tunjuklah arahnya. Jarum dia dah jarum dia bergerak-gerak. akan bergerak. Okey, tak apa. Okey, jarum ni sebenarnya dia akan sentiasa menunjukkan arah. Kompas tunjuk arah mana, Nisa? Utara. Kita tunjuk arah utara. Ya. Namun untuk magnet, arah utara akan keluar dan arah selatan akan masuk. Okey, kita dah belajar mengenai itu. Sifat yang keempat yang dinanti-nantikan iaitu sifat apa? Sifat bahan menarik bahan magnet. Okey, jadinya magnet ini akan menarik bahan yang tertarik dengan magnet lah. Okey. Contohnya dekat sini cikgu ada jarum meniti dan juga cikgu ada cebisan kertas ni. Okey, andai kata, Nisa buatlah. Okey, cikgu nak Nisa buat. Andai kata Nisa dekatkan magnet tersebut dengan jarum peniti dan juga cebisan kertas. Apa yang akan tertarik dulu? Logam lah cikgu. Logam. Jarum. Tak semua logam tertarik. Emas takkan tertarik dengan magnet. Jadi bahan yang menarik pada magnet saja akan terlekat pada magnet. Okey, kita cuba? Kita cuba ya. Kita tengok. Jadi ke tak? Nampak apa yang tertarik tu? Jarum-jarum cikgu. Okey, kalau andai kata jarum ni terjatuh dalam pasir kan, cikgu tak bawa lah pasir, cikgu bawa cebisan kertas saja. Andai kata dia terjatuh dalam pasir, buat saja kaedah ini. Ini salah satu aplikasi. Okey, jadi dia tak nak turun. Tak apa, biarkan dia kat situ. Kita ada lagi satu magnet kita boleh pakai. Biarkan dia dalam tu. Baik. Okey, sekarang kita nak buat satu aktiviti yang lain berkaitan dengan sifat magnet yang keempat itu juga. Sekarang Nisa ambil serbuk besi. Tu bukan lada hitam ya, serbuk besi. Saya ingat tadi lada hitam, cikgu. Bukan, itu adalah serbuk besi. Okey, taburkan je dah. Tabur banyak-banyak pun tak apa. Okey. Okey dah. Okey, seterusnya Nisa ambil magnet ni, Nisa letak bawah kertas A4 ni. Angkat pelan-pelan. Letak bawah dia. Okey. Apa terjadi tu? Apa terjadi tu? Oh, wow. Okey, apa yang terjadi tu? Serbuk besi tu akan tertarik pada magnet itu. Okey, Nisa letak saja magnet tu bawah tu dan juga kertas A4 tu. Okey, dia akan tertarik. Sebenarnya kalau kita ketuk-ketuk macam ni perlahan-lahan. Okey, tengok cikgu tengok jadi ke tak jadi ni. Okey, mana cikgu punya ni? Okey, jap. Kita akan nampak garisan sebenarnya. Tak apa, kita cabur lagi sikit. Okey. Jap ya, kita tengok. Kita akan nampak garisan. Garisan tu sikit saja akan nampak sebenarnya. Ni, ada garisan kat sini. Garisan tu kita panggil sebagai medan magnet. Medan magnet. Medan magnet ni apa pula? Medan magnet ni macam medan selera lah. Ya. Medan selera ada apa, Nisa? Ada makanan. Ada makanan. Menjadi pusat tumpuan, jadi ada banyak makanan. Samalah juga untuk magnet. Untuk medan magnet adalah kawasan yang ada kesan magnet. Kawasan magnet yang ada kesan daya magnet itu. Itulah dikatakan. Dan untuk pengetahuan murid-murid semua, garisan itu tidak akan bersilang atau bertemu. Dia tak akan bersilang, tak akan bertemu. Cinta yang tak akan ketemulah, senang cerita. Sedih kesian betul sedih kisah kan? magnet ini. Tapi dia akan merapati, akan cuba rapat apabila tarikan magnet itu kuat. Ya. Kat mana tarikan magnet itu kuat? Di tengah-tengah.
antara kutub utara dan selatan. Betul, ya, cikgu? samalah macam bumi kan. Bumi ada kutub utara dan juga kutub selatan kan. Jadi tarikan itu tertarik paling kuat adalah pada kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, baiklah. Kita dah belajar kan berkenaan dengan magnet. Samalah kalau tak buat ujian, tak syok lah kan. Jom kita buat ujian seterusnya atau pop quiz lah. Okey, pop quiz kita yang seterusnya, iaitu yang keempat, iaitu arah garisan medan magnet bergerak dari kutub utara ke mana, Nisa? Salin jawapannya pada kertas A4. Cancel saja jawapan yang tadi tu, tak apa. Adik-adik, jom kita jawab. Okey, kita tunggu. Kita bagi 5 saat. Garisan medan magnet bergerak dari kutub utara ke kutub mana? Okey, 5, 4, 3, 2 dan 1. Tunjukkan jawapan adik-adik. Tunjukkan jawapan pada skrin. Kita tengok jawapan murid-murid kita. Ada yang jawab. Okey, Nisa, cikgu nak tengok jawapan Nisa. Cikgu tahu Nisa nak tukar jawapan ni. Okey, ada yang jawab selatan, ada yang jawab kutub selatan. Mana yang betul? Kutub selatan, cikgu. Dua-dua betul sebenarnya. Dua-dua betul. Tapi bila dah ditulis kutub, kita pun tulislah kutub juga. Itu adalah jawapan yang lebih tepat. Lebih tepat. Tahniah adik-adik. Yang jawabnya semuanya betul, cikgu. Ya, betul. Tepuk tangan sikit untuk diri sendiri. Okey. Ya. Okey. Dah pun selesailah mengenai elektrik dan juga kemagnetan. Cikgu, kita boleh beri contohlah kalau di rumah kita, apa agaknya barang-barang di sekeliling kita yang kita boleh tarik dengan magnet? Tadi ada pelajar seorang tu daripada sekolah lain. Dia dah pun tolong jawab kat kita. Apa dia contoh dia? Yang dekat peti sejuk tu ke? Ya, dekat peti sejuk. Selalunya kita akan menggunakan magnet untuk melekatkan nota pada peti sejuk. Hari ni dengan cikgu pun cikgu pakai magnet. Nisa perasan tak? Magnet. Cari Nisa, mana dekat cikgu ada magnet? Saya rasa cikgu punya tanda nama. Ya, betul. Pada tanda nama cikgu ni ada magnet. Jadi dia akan tertariklah. Cikgu tak adalah pakai pin, tak ada rosakkan tudung cikgu. Tidak merosakkan baju atau tudung. Oh, sekarang ni dah canggih cikgu ya. Betul. Name tag ataupun tanda nama dah menggunakan magnet. Di belakang letak magnet. Subang pun ada yang magnet. Ya, senang, tak sakit, betul tak? Jadi kita memudahkan. Teknologi mengenai sains ni semua akan memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Ya, itu dia. Kita dah belajar mengenai keelektrikan dan kemagnetan berserta rakan-rakan kita dan rakan-rakan di rumah. Mungkin cikgu boleh rumuskan secara keseluruhannya topik kita pada hari ini. Okey, pada awal waktu tadi kita dah pun belajar berkenaan dengan elektrostatik. Elektrostatik ada berapa charge? Positif dan negatif. Ada 2 charge, positif dan juga negatif. Seterusnya kita tahu kata daya tarikan dan juga daya tolakan yang berlaku antara charge itu yang digelar sebagai daya. Nisa jawab soalan pertama tadi tu. Daya elektrostatik. Kemudian kita belajar juga mengenai elektroskop dan juga kita belajar fenomena alam yang berkaitan dengan elektrostatik, iaitu kejadian kilat. Dan seterusnya slot yang kedua tadi kita belajar mengenai hukum Ohm, iaitu hubung kait antara arus, voltan dan juga rintangan. Dan yang terakhir kita belajar 4 sifat. 4 sifat apa? Magnet. 4 sifat magnet. Okey, jadi itu tercapailah sudah objektif kita pada hari ini. Diharapkan yang menonton di rumah sama-sama buat aktiviti, ambil nota, boleh tulis soalan-soalan trivia yang muncul di antara iklan tadi pun input-input yang menarik. Terima kasih kepada adik-adik yang bersama-sama dengan kita daripada SMK Vivekananda. Terima kasih semua. Bye-bye sikit. Lambai sikit. Lambai sikit. Tunjuklah sikit kau kampung ya. Kita jangan lupa esok teras jam 8 pagi seperti biasa. Assalamualaikum. Bye. Bye. Orang anak, yang pertama tahun 1, yang kedua prasekolah, yang ketiga taska. Okey, bagaimana saya mengendalikan anak-anak dalam mendisiplinkan anak-anak belajar. Okey, saya menimbangkan jadual mereka bermain, berehat, belajar. Okey, saya sebagai ibu yang bekerja, saya hanya boleh mengendalikan anak-anak pada waktu malam lah. Okay, saya akan print untuk prasekolah, saya akan print segala yang cikgu lampirkan dalam WhatsApp untuk dibuat. Okay, untuk darjah 1, anak saya cikgu pun memperkenalkan semua modul transaksi ni yang mengandungi semua subjek.
untuk dibuat. Jadi cikgu-cikgu akan hantar dalam WhatsApp group dan mereka akan beritahulah hari ini topik apa yang kena buat, kena belajar. Okey, jadi saya akan bantu anak untuk menyelesaikan kerja sekolah mereka lah. Didik TV KPM.